Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Student daripada Bangladesh, welcome to the club. Macam mana dengan bisnes cuci motor dan cuci kereta, Encik Mujibur Hussein? Indonesia clear cikgu, yo, okay, so reporting in, clear from Kota Damansara, Ampang, loud and clear, speaker rosak, Nina Jo. Mujibur Hussein, Masyu, Selangor clear, voice nice, Ashraf, Sadiq Syafi, Waalaikumsalam, Hulu Langat clear, UK Perdana, Ampang, loud and clear, Sadiq Syafi, rindu kat siapa? Rindu dekat saya ke rindu kat student-student lain? Salam Rawang, okay, file to return, yes, school name clear, alamat, tak ada suara, siapa ni? Ashraf Razali, please check your audio. Clear Brunei, yes, abang-abang dari Brunei, saudara mara kita di sana, okay, dah masuk. Semoga dipermudahkan malam ini. Amin. Alright, malam ini kita sangat penting. Kita akan belajar fake out. Okay. Fake out. The most important and the most selalu sangat keluar exam. Duduk depan sekali LNT. Okay, sila duduk tempat masing-masing. Meja kosong. Ketua pelajar masih belum datang lagi untuk padang papan hitam. Safwan Omar, ketua pramugari kita, pembantu ketua pramugari kita pun masih belum masuk. Rina, dah lama saya tengok dia masuk dalam ni, mungkin belum habis solat lagi, solat Isyak. Kek Kobin, ada Kek Kobin, tukar nama ke bang? Kopi satu, alright. Naim NCFU Ponting cikgu, yes. Masing-masing dah power, so boleh Ponting lah kot. Okay, satu discussion yang bagus antara Tiger Hunter, Naim, CFU, Naim Zahid, very good discussion, paling rajin di dalam QM Master. Alright, Kek Kobin siapa bang? Kek Kobin. Siapa nama betul Kek Kobin? Alright. Love you many cikgu Muhammad Firdaus. Okay, don't love me so many because I'm a guy, okay? So you love me? Oh. You love me that means you are gay. Okay. Rina, rupanya Kek Kobin Rina. Alright. Ketua pramugari kita sudah menukar nama kepada nama mendiang Kek Kobin. Alright, the man who sold the world. Mr. Locke, silent rider. Okay, I love you, me and Rosa. Okay, Rina, miss you. Amboi. Tiger Hunter, nak hantar pesanan kepada Rina ke? Saya boleh cakap kat sini. Yang lain-lain macam mana? Nak satu lagu? Oh, lagu tak boleh kat sini. Kita tengah belajar, tak boleh pasang-pasang lagu. Nak pasang lagu boleh pergi disco ataupun pergi pasang CD. Alright, ataupun pasang YouTube. Kat sini kita nak belajar, tak boleh sembang-sembang. Dia boleh tanya soalan, insyaAllah saya boleh jawab. Itu saja. Nak signal satu? Oh, mak. Saya dah bagi signal tadi AUD USD tapi malangnya terkena stop loss. I'm sorry about that. Sebab okay. Tadi ada bagi signal dekat AU sebab dekat handphone tak nampak sangat tak nampak sangat. So I'm sorry about that. Siapa yang dah MC tu minta maaf, so boleh top up lagi. Macam mana? Siapa yang masuk AU? Sell. Kena stop loss baru dia turun. Tak apa, ini pengajaran pengajaran pada kita. Actually setup ni dah sangat cantik. Kalau kita tengok time frame kecil, setup ni sangat-sangat cantik. Memang marvelous. Okay. Sangat-sangat marvelous. Saya pun tunggu sampai kita dah tak sabar. Okay. Let's suppose saya pasang M30. Kalau saya lukis di sini, kita ada semua setup bersusun. Kita ada, okay, video lagi sikit. Kita ada CP. Kita ada fake out. Dan kita ada fake out lagi dekat hujung. Dekat sini pun ada fake out in the beginning. And then kita ada okay, fake out jadi saya ajar. Walaupun saya dah ulang banyak kali, tak apa. So this is fake out in the beginning and then fake out at the end pun dah ada. So target entry dekat sini. Okay. Stop loss dekat atas. Betul? Itu yang saya ajar kan. Stop loss dekat atas tanpa melihat-lihat lagi. Sebab dekat sebelah sini ada QM level. Oh my god. The most cantik. Memang setup ni cantik. Memang ada QM level. Dekat sini mungkin ada MPL, ada FTR, ada fake out. And then dekat sini pun ada fake out. Tapi price cucuk ke atas. Bila dia cucuk ke atas, saya tengok time frame besar. Kenapa dia tembus ni? Bila tengok time frame besar, saya buka H4, baru nampak kebenaran. Inilah kebenarannya. Okay. Macam cerita apa tu? Macam cerita sound memang tak ada ke? Sound ada bang? Boy. Okay.
Rupanya dekat sini kita terlepas. Sini ada satu R1. Tapi saya ucapkan tahniah kepada seorang abang tadi, dia sabar. So puncak dekat sini dah jadi R2. Oh. So kita kena double fake out R2. Okay, dia dah kena R2. So price naik ke atas, fake out R1 R2, baru dia turun. Tapi ada seorang abang tadi dia dapat sell betul-betul kat sini. And then macam mana dia entry kat sini, dia tengok belakang-belakang lagi, setup daily. Dia cakap setup daily. Dia kat mana, something like this lah. Sekejap, sorry, saya besarkan sikit. Ataupun dekat H4. Sekejap, saya scroll kejap, so mungkin video agak lagging. So dia cari supply zone ataupun QMM ataupun whatever lah dekat this area. Tengok time frame H1, 7 November. Kita tengok kat mana price stop. 7 November. September, October, November. Yeah, something around here. Then this, something around here. Okay. Yeah. So, kita kena stop loss dekat AU. Sekejap kalau boleh detail lagi. So, macam tu lah. So, pengajaran dia, that's why kita kena tengok time frame besar, kena start daripada time frame besar, daripada daily, daripada H4, and then dekat sini pun mungkin ada fake out kat atas, setup daily lagi, atas ada lagi, so kena sabar-sabar sikit. Yang penting kalau dah kena stop loss macam ni, biar saja, jangan kejar-kejar lagi, jangan kejar lagi. So tunggu lagi setup lain, ada banyak lagi setup lain. Okay, so kau nampak tak kenapa kena stop loss tadi, setup fake out dekat AUH4. Kalau kena stop loss tadi berapa pip ataupun lebih dalam 10, 15 pip. I think dalam 15 pip. Kena stop loss and then baru dia break even. Okay. Kenapa dia tak turun terus dekat tunggu news? Yes. Sebenarnya bila kita belajar forex ni, jangan percaya dekat cikgu you cakap. Maksudnya bila cikgu cakap sini sell and then you mati-mati percaya, lepas ni dia entry touch mesti dia turun, something like that. There is no such thing. There is no such thing. Sebab ini adalah market. So it depends. Masa ni big trader sell ke, dia nak buy ke, dia nak apa ke, kita tak tahu lagi. Lagipun you kena relate-kan hari ni hari Isnin. Isnin biasa pergerakan tak banyak. Isnin adalah market yang slow. Biasanya setup yang cantik adalah datang pada hari Selasa atau hari Rabu. And market paling aktif pada hari Rabu dan Khamis. Okay. Rabu dan Khamis ada banyak news. Okay. So masa news lah price akan terjun kau ataupun naik kau. So kita tengok Forex Factory. Macam biasa kalau you buka Forex every week, the first thing you buat apa? Tengok kalender. Minggu ni ada apa news. News kuning, news coklat ni apa semua tak kuat pergerakan dia. Kita nak news yang merah. Esok pukul 8.30 pagi AUD Monetary Policy Meeting Minute. Okey, nampak tak? So dekat sini lah masa price nak pergi naik atas kuat ataupun turun ke bawah kuat. Masa ni lah price nak buat pergerakan yang agak besar. So besok 8.30 pagi. 8.30 pagi ingat. So you check lah dalam 8.20 ke 8 apa ke, tengok pattern apa ada. Okay, and then 5.30 petang GBP. Okay, the best thing untuk setup ni, contoh katakanlah macam seorang hamba Allah tadi, abang tadi dia dah dapat entry betul-betul dekat sell kat atas pucuk ni. Okay, katakanlah dia dah dapat sell dekat sini. Dia entry dekat kita punya stop loss. Ingat tak? Your SL is my entry. So, ramai yang letak stop loss kat sini tadi. So, dekat situlah dia entry. Okay, bila dia entry kat situ, dia dah dapat pucuk kan. Dia dah save berapa pip. Let's say price dah turun dalam 24 pip and then dah dalam 17 pip. So, apa yang biasa saya buat ialah kalau dalam 10-20 pip saya dah boleh letak break even. Ataupun saya letak je stop loss dekat atas sikit daripada shadow ni. Lebih kurang berapa pip. I think dalam 5 pip. Kalau kena stop loss pun, kalau you letak 0.1 kena dalam $5. Besok baru ada news.
let's suppose katakanlah esok price turun, okay? Katakan besok price turun, you dah cantik entry sebab you dah dekat pucuk kat sini. Tapi kalau price naik, at least you dah kecilkan stop loss, okay? Ataupun you letak break even, you dah selamat, okay? You dah selamat. Itu saja konsep dia. Kalau you tengok macam yang lepas-lepas, macam mana USD JPY, USD Kanada. Kejap saya tengok kejap. Mana pair semua ni? EJ. Saya buka sekejap. USD JPY. Template QM Master. Okey, saya buka H4. Okey. So saya bagi contoh contoh testing. Yes, Ashraf Radipal. AUD yang kena stop loss tadi, is it a fail QM? No, it's not a fail QM. A fail QM saya akan ajak esok. Esok. Actually dia ada double QM. Abang siapa tadi? Abang Pat ada bagi tahu dia jadi double fake out. So dekat sini kita ada satu contoh. Contohlah saya bagi contoh yang lepas-lepas. So kita ada fake out and then kita ada QM level kat sini. Small je dia punya fake out dia. Okay. So masa price naik-naik lu katakanlah you dah dapat entry dekat sini. Apa you buat lah, you redha je lah. Whatever happen, kalau you nak swing, you swing. You letak stop loss dekat atas. Let's suppose price turun. Lepas tu ada news price terkejut. And then masa sini price and FOMC kan. FOMC. Masa FOMC tu kalau katakanlah price naik, at least you dah berjaya kecilkan you punya stop loss ataupun you dah apa ni? Cakap apa, dah break even. Okay. Tapi kalau price terjun, you dah cantik. Entry yang sangat cantik. Di mana risk reward you dah boleh sangat-sangat cantik. 1:10 ataupun 1:20. Sebab dalam forex, saya ingatkan lagi, tidak ada kepastian. Tidak ada satu yang pasti, satu yang confirm. Kalau siapa yang boleh bagi dia confirm ke bawah ataupun confirm ke atas, dia memang hebat lah. Okay. So yang ada hanyalah risk and reward. Risk and reward. Okay. And then you cut pun sama juga. So banyak macam tu. Okay, macam pair yang lain lah. Macam ni GBP CHF tadi ada satu setup yang cantik. M30. Tak perasan pun masa ni. Kita ada R1, R2. R1. And then sini ada R2. So kita dah ada fake out. Bila ada fake out, kita target untuk sell dekat atas. Okay, sell dekat atas. Dekat mana? Dekat area QM level. Kalau you tengok kat sini ni adalah you punya QM level. Itu saja. Tak ada kepastian, tidak ada. It's about risk and reward. Satu setup fail, yang ni okay juga. Stop loss dalam sama juga, 14 pip, 15 pip. At least sudah turun 40 pip, something like that. Okay. Boleh? Ashraf daripada Indonesia tidak dapat dengar. Sekejap saya cek. Ada ramai yang ada tanda soal. Question. Okay. Siapa? Rina tolong PM Ashraf Pradipta Kurniawan. Bagi tahu pada dia setting audio ke apakah. Okay. Dah okey lah. Okay. Kurt Cobain. Alright, hari ni kita akan belajar fake out. Fake out So setup yang paling selalu keluar, sangat selalu. Fake out ni berada di mana-mana. Ini adalah satu chance untuk you all untuk buat duit. Okay, kalau satu tak jadi, banyak kali dia akan jadi lagi. Tempat lain akan jadi, sana akan jadi. Even dekat time frame besar dia akan jadi, time frame kecil pun dia akan jadi. Memang sangat-sangat best. Okay, sangat-sangat best. Kalau you tengok pada ebook, yang tentang QM campur dengan fake out, advance. Sudah download belum ebook? Okay, saya tengok dekat bahagian advance. Fake out. Bab 7 QM Master Advance Fake out. Okay. Saya download sekejap.
Okey, ini adalah zikir kita yang pertama. Maksudnya ini the most important thing. That's why dia nombor satu. That's why ianya adalah pertama. Sebelum you entry, the first thing you kena tunggu. Kalau tak ada benda ni, jangan entry. Jangan tengok-tengok chart. Jangan gatal tangan. The first thing, wait for fake out. Okay, wait for fake out. Tunggu. Ada setup fake out, barulah ada peluang. You pun dah lukis yang assignment yang saya suruh buat kan? Dah lukis belum semua? Dah siap belum? Bila you ada wait for fake out dah muncul, barulah look to the left. And then look for MPL ataupun QML. Maksudnya baru kita cari-cari, intai-intai tempat entry. Faham tak? Okay, I have one question. Adakah fake out range 30 hingga 40 atau kalau range kecil lagi macam mana? Okay, lagi saya akan tunjuk macam mana kalau it depends. 30 pip, 40 pip, kalau boleh jangan lebih daripada 40 pip. Sebab kalau kurang daripada 40 pip, okay, no problem. 30 pip, 20 ataupun 10 pip. As long you agak-agak dekat mana orang akan letak stop loss. Dia mesti berkesinambungan. Orang cakap confluence. Fake out saja tak cukup, MPL saja pun tak cukup. You kena ada dua-dua. Okay. Kalau saya lukis balik, saya tak fake out. Kita mesti ada, okay, let's say kita buat daripada mula. Maksudnya you ada fake out. Price naik, and then naik. Fake out ni dia paling kurang ada 2R. Itu paling kurang. Biasanya dia akan ada lebih. Biasanya dia akan 3. Ikut pengalaman saya 3. Okay. Kita ada R1. Saya tandakan R1. Resisten yang kedua sama level. Mesti kita tandakan R2 dan R3. Okay, fake out tadi ada orang tanya saya, boleh tak kalau R1, R2, R3 dia sengit. Something like this. Sengit macam ni. Sengit macam ni. Boleh tak? Rasa-rasa boleh tak? Kalau shadow terlebih, tak apa. Tapi at least kalau dia sengit ke bawah ni tidak boleh. Tak valid. Tak boleh. Kita nak yang dia lebih kurang sama rata. You akan nampak benda lah ni. Sama rata. Shadow terlebih sikit. 1 pip, 2 pip tak kisahlah. 2 pip, 3 pip ataupun 5 pip tak kisah. Tapi you akan nampak dekat at that level, satu resisten yang signifikan. Signifikan ni something yang jelas. Jelas yang dia sama level. Kalau saya bagi contoh tadi macam ni. Dia terlebih berapa pip? Okay, kata ni kita ada 2 lapis. Sini ada resisten. Okay. You agak-agak, you letak 1, 2, 3. Yang bawah ni, resisten dia tak sama tinggi. 1, 2, 3. Tapi yang atas you tengok R1, R2. So dah ada 2 lapis. So R1, R2 dekat sini terlebih dalam berapa pip? Terlebih dalam, let's suppose 4 pip, 5 pip. It's okay, tak ada masalah. Kita tak nak something yang sengit-sengit macam ni. Ini terlalu sangat bukan fake out. Ini bukan fake out. This is not a fake out. Ini dah jadi CP. Alright. So kita nak fake out. Yang lebih kurang, you tarik lebih kurang. You tengok je, okay, sama rata lebih kurang. Berapa pip dia lebih-lebih, saya pun tak boleh nak bagi jawapan. Kalau you selalu buat kerja rumah, you akan nampak benda lah ni. Macam ni pun fake out. R1, R2, sama level. And then you cari lagi. Fake out, macam ni pun fake out. Okay. Macam ni pun lebih kurang. Fake out, R1, R2. And then dekat sini pun ada fake out, S1, S2. Okay. Shadow pun cukup. Okay. Maksudnya kalau you tukar time frame kecil, ia akan jadi fake out. You akan nampak benda lah ni. So sekurang-kurangnya 2. Okay. Maksudnya you nampak 1, 2 sama level. 1, 2 sama level. 1, 2 lebih kurang sama level. 1, 2 lebih kurang sama level. Okay, nampak tak? 1, 2 sama level. Dia kena sama level. Ini namanya fake out. Paling kurang fake out. Okay. Dan fake out saja tidak memadai untuk entry. You kena campurkan dengan QM level ataupun
MPL. Maksudnya kalau saya lukis balik dekat sini, fake out ni saja mesti diiringi ataupun mempunyai pasangan. Pasangannya apa? Pasangannya ialah QM level. Let's suppose saya lukis QM level kat sini. Let's suppose, okay. Lecturer saya masa dekat universiti dulu dia selalu, sebab dia ajar fizik dan juga matematik, maths. Dia selalu sebut perkataan let's suppose. Okay. Sebab ianya adalah kebarangkalian, bukan satu kepastian. Okay. Let's suppose you have a QM level over here. And let's suppose you have MPL over here, which is a perfect. This is a perfect one. A perfect. A very perfect. You ada QM level. You ada MPL. But right now semua kita dah 2 minggu kita study QML dengan MPL. Okay, sekarang ini adalah benda yang dah berlaku. The past. The past ke the past? Kalau bahasa Javanya the past. Tapi kalau bahasa Inggeris Americano dia akan panggil the past. And this is your present. And kalau bahasa Russian this is your present. Okay? This is your current price action. Present prime. Present tense. Alright. Do you read me? Okay. Kalau fake out saja tak ada QML, tak ada MPL, bahaya. Bahaya. Saya pun tak berani nak masuk. Kita nak yang cantik-cantik. Ada fake out, ada MPL dan QML. Ini yang paling cantik. Tapi kalau tak ada MPL, boleh guna QML. Kalau tak ada QML, boleh guna MPL. Okay, base pada kita punya zikir. Wait for fake out. Fake out kita kat sini. Okay, fake out dah ada. Fake out ni, nombor 2 adalah look to the left. Kenapa kita perlu look to the left? Sebab kita nak cari entry. Kita nak cari MPL. MPL ataupun QML. Tempat entry. Kat mana kita nak entry benda ni? Dekat MPL dan QML. Sebab dekat sinilah kita selalu entry. Kita tak entry tempat lain bang. MPL, QML, MPL, QML itu tempat entry. So, di sini kita ada fake out. Okay. Fake out dah cantik. Price naik atas. Biar dia tembus. Kalau siapa nak buy, boleh buy dulu. Ada setengah orang dia buy dulu kat sini. Dia buy dekat sini. Sampai dekat QML atau MPL. Okay. Okay, lepas tu dekat sini dia start sell balik. Kenapa kita kena buat macam tu? Okay, secara teorinya kenapa benda ni berlaku? Okay, TP. Saya ceritakan dulu. TP, tempat TP untuk fake out adalah di sini. TP1. Tempat di mana price naik. Ini adalah your TP wajib. Okay. So kalau ditembus lagi, let's suppose ditembus lagi. You cari QML ataupun MPL dekat bawah sini pula. Ataupun whatever kat sini. Jadi saya akan ceritakan. Katakan you jumpa dekat M1, you boleh belasah M1, no problem. You jumpa dekat M5, you belasah dekat M5. You jumpa dekat H4, you swing dekat H4. Sebab setup dia always the same. Cuma kalau jarak antara H4 ni, katakanlah jarak H4 maksimum boleh pergi sampai 40 pip. Tapi kalau M1, tak dapatlah jarak ni antara sini QML dengan R1, R2, R3 ni 40 pip. Mungkin 4 pip, mungkin 3 pip. So you kena pandai-pandai adjustkan benda tu. Okay. So jarak antara R1, R2, R3 ni depend pada you punya time frame. Tapi kita tak nak jauh sangat. Tak nak sampai 80 pip, 90 pip. Which is tak masuk akal. Sebab apa? Sebab ini adalah tempat-tempat stop loss. Okay, saya akan ajar dia punya teori dia. Kenapa benda ni berlaku? Okay, last week kita dah belajar liquidity dan juga big trader. Dah kenal kan big trader siapa? Liquidity tu apa semua? Okay. Okay. So, apa yang berlaku adalah apabila di sini ada R1, R2, R3, membuat ianya menjadi satu resisten yang kukuh. Satu dunia ramai menggunakan teknik ataupun teknik paling asas dalam trade forex adalah support and resistance. Okay.
So bila support and resistance, semua orang belajar support and resistance. Dulu saya pun belajar support and resistance. Everybody. Basic untuk trade forex adalah support and resistance. So bila ada R1, R2, R3 sama baris. Sama baris. So dekat sini R3 biasanya akan jadi apa? Resistance yang kukuh. Betul tak? So bila ada resistance yang kukuh, ramai yang akan membuat order sell. Mereka akan sell. Di R1, R2 dia orang tengok. And then dia orang akan sell. Maybe ada yang masa nak naik ni dia sell, and sell. Ramai bang, satu dunia sell. Okay. Apabila mereka sell, di mana mereka letak stop loss? Selalunya di atas resistance. Mereka akan letak stop loss di sini. 20 hingga 30 pip di atas resistance. Standardnya adalah 20 hingga 30 pip. Okay. Sebab tu saya suruh letak price 20 hingga 30 pip. Okay. Atas resistance. Ataupun maybe maksimum pun 40 pip lah. Okay. So bila ramai yang sell, maka ramailah yang akan letak stop loss. Betul tak? And then kita dah belajar. Stop loss adalah order apa? Apabila orang itu sell, stop loss dia akan jadi order buy stop. Betul? Buy stop. So banyak order buy stop dekat sini. You boleh tengok dekat Owanda order book. Ada tak buy stop kat situ? Kalau ada, kemungkinan price akan pergi sana, laju. Kalau you buy lagi cantik, dia akan pergi laju, zap, tipikan kat sana. Once dah sampai kawasan tu, okay, good. Okay. Itu untuk SNR trader. Ada satu lagi trader jenis breakout trader. Breakout trader ni, dia tengok, ini resistance 1, resistance 2, resistance 3. Kalau price tembus dekat atas, kemungkinan besar dia akan terbang. And let's suppose, price terbang laju. Wah, mereka pun dah suka. Lepas tu dia cakap, katakanlah ni pair apa, USD JPY. UJ dah terbang, pum. Mereka pun letak order, buy, stop. Okay. Sebab bila price terbang, dia takut tertinggal bus. So, dia letak order, buy, stop. Betul tak? Ramai yang letak order, buy, stop, buy, stop, buy, stop. Okay. So dekat sini, bila ramai yang letak order buy stop, dia jadi kawasan apa bang? Dia akan jadi kawasan high liquidity. High liquidity. Maksudnya apa? Banyak gila orang letak buy stop dekat satu tempat. Ayam semua dah berkumpul dekat satu tempat. Tak payah susah-susah pergi Giant, tak payah susah pergi Tesco, tak payah susah-susah pergi Rawang. Betul tak? So mereka semua dah berkumpul satu tempat. Okey, inilah kawasan-kawasan ayam. Okey, macam yang dekat mana? Paling banyak ayam kat mana bang? Dekat Danau dan juga Lorong Haji Taib. Alright. So banyak ayam dah berkumpul kat sini. So apa jadi pada big trader? Big trader tengok ni, this is a very high liquidity area. So I want to sell. Big trader pun masa dekat R1, R2, R3 pun dia nak sell juga. Dia nak sell juga, tapi if I sell here, the price rendah. But if I sell dekat atas, I akan dapat dua kelebihan. Betul tak? Pertama, harga. Sell pada harga lagi tinggi. Bermakna lebih untung. Okey. Kedua, kawasan ini memberi high liquidity. Ramai orang nak buy. Ramai orang nak buy kat sini. Buy stop adalah order mahu beli. Oh, dia nak beli harga paling tinggi, harga tinggi. So apa saya buat? Saya letak order sell limit. Banyak tak order kat sini? Sangat banyak. Sebab ramai yang letak stop loss, ramai yang letak buy stop. Okey. So kawasan ini memberi tempat sebagai kawasan high liquidity. So apabila big trader letak order sell limit kat sini, dengan order yang besar, apa jadi pada price?
Sell limit. Saya katakanlah saya letak warna biru lah. Okay. High liquidity. Apa jadi pada price? Price akan naik laju kat sini. Dekat sini dia akan naik very fast. Sama macam CPLQ. Dia akan naik. Sebab semua orang mahu berurus niaga di sini. Di kawasan ini adalah kawasan high liquidity. Di kawasan ini tidak ada liquidity. So kawasan sini high liquidity. Ramai orang nak jual, big trader nak jual, sell besar-besaran. Ada orang punya order buy stop banyak. So price akan naik ke atas. Okay. Bila dia naik ke atas, dia fill order. Ingat dia fill order besar big trader. Nampak tak? Dia fill maksudnya dia penuhkan order big trader. Okay. So bila order dah penuh, big trader tambah sell apa jadi? Price akan terjun. So macam itulah cara price bergerak melalui setup fake out. Faham tak anak-anak semua? Bapak-bapak dari Indonesia faham tak? Faham ya? Melalui latihan yang kamu telah buat, melalui contoh-contoh yang kamu telah buat, apa semua kamu sudah nampak mendalam ni. Banyak kali berlaku. Banyak kali berlaku. Okey, saya bagi contoh minggu lepas di GBP JPY. GBP JPY. Mana GJ? Di mana? Di sini ya. Sekejap H1. Okey. Minggu lepas. Kalau you tengok price turun naik, you pun tak, you pun blur something like that. Sorry So, last week di sini kita ada support. Kita ada support dan kita ada support lebih kurang lah. Okay. Okay, so ini kita punya S1. S1. Dan kawasan di sini kita ada S2. Okay. S1, S2. Bila ada S1, S2, you tengok price turun naik. Kalau you tengok time frame kecil, saya guna M15. Okay. Di tempat, video lagi okay. Di tempat S1 tu saya tandakan dulu dia punya low. Okay, dan di tempat S2, you perhatikan di tempat S2. Pergerakan price atas bawah. Lepas tu dia naik atas and dia turun bawah laju. Video lagging, sorry. So kalau saya besarkan sikit, you tengok candlestick yang ni. Very fast move. Laju tak ada turun. 2 batang saja berapa pip? 40 pip. 40 pip. Very fast. Yang lain semua pendek-pendek, kecil-kecil. Tiba-tiba dia laju turun. Tam. Nampak tak? Hello? Anybody home? Tadi internet ke? Okey, boleh Okey, nampak So bila price turun laju, ramai yang happy. Cakap JJ terjun. Alright. So bila terjun, ramai yang sell. Kat sini ramai yang buy. Letak stop loss. Stop loss dekat bawah sikit S2 dalam 30-40 pip. Okay. So banyaklah berkumpul kat sini. Yang penting kat sini. Price turun laju. 1, 2. Macam dia nak kejar something. Nampak tak? Dia nak kejar something. Big trader pun pandai. Big trader, masa sebelum dia buat manipulasi tu, dia tak akan letak order buy limit. Dia tak akan letak order buy limit. Dia tunggu something macam ni, dia buat apa? Dia break high dulu. Okay, dia break high. So memberi harapan orang untuk buy. Betul tak? Dia buat diamond. And then dekat sini,
Dekat sini, sekejap Sini ada over, sini ada under. And dekat sini, kita punya QM level. So, diamond saya akan ajar besok lah. So, dekat sini price start naik. Tapi dia turun bawah lagi laju. Dia turun ni masa ni tak ada news bang. News masa dekat sini. Lagi 3-4 jam. Kalau saya tengok itu ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi 6 jam sebelum news. Masa tu news GBP 8.30. GBP ke apa? Yes. GBP news 8.30 PM. So big trader akan buat manipulation beberapa jam sebelum news tersebut. Ada interest rate GBP Bank of England. So masa tu dia akan start buat setup. Dia buat manipulation. Dekat situ ada support, belakangnya ada support, sini ada support, and then di sini dia buat higher high. Tiba-tiba dia buat lower low very fast. This is diamond setup, which is one of my favorite. Okay, this is diamond. Maksudnya dia buat higher high and dia buat lower low. And then you punya QM kat sini fail. So price turun laju. Bila turun laju, ke mana kita nak masuk? Masa ni lah kita look to the left. Look to the left, you tengok apa ada kat belakang. Dekat M30. You look to the left. Ianya mesti berada di bawah kawasan support. Cari apa-apa kat sini. And then bila kita study dekat sini, kita ada dekat area sini. QM level. Okay. Kita ada QM level. And then kat QM level kita ada apa lagi? Ada resistance. R. Kalau you nak tengok apa ada lagi kat dalam tu, you tengok lagi time frame kecil. M15. 8 Mac, 7 Mac. And then tengok M5. Okay. Kita ada resistance, kita ada QM level, and kita ada, yes, we have something here. Kita ada double baru and kita ada MPL. Perfect. Kini ada satu support. Anak panah ni, nampak tak? Kita ada MPL. Price cucuk bawah, break MPL and then naik ke atas. Laju. Okay. So sini kita punya QM level. Alright. So sini ada support, sini ada resistance, sini ada support. Satu line dia sama. Saya lukis balik Support yang ujung sekali dia jadi QML. And then dia naik atas. And then dia turun. And then dia jadi resistance. And then dia turun bawah. And then dia naik atas. And then dia jadi support. Jadi MPL. And then dia naik atas. And then dia turun bawah, dia break. And then naik atas. Very big. So dekat sini kita ada resist support. Dekat sini kita ada resistance. Dekat sini kita ada support. So apa jadi dekat line tersebut? Dekat line yang sama. Dia jadi SSR. Significant support and resistance. So dekat-dekat sinilah kita nak masuk. Okay. Kita ada QML sebagai support di sini. Ada resistance di sini. Ada support di sini jadi sebagai MPL. So dekat situlah kita nak masuk. Okay. So bila price datang, pancung saja bang. Pejam mata, banzai. Ikat kepala lu dengan apa tu? Dengan kain merah kan. Kamikaze punya style. Ambil pisau, potong jari sikit keluar darah, chop. Kamikaze. Right. So, bila sampai laju sebab memang price akan datang laju bang. You tak sempat masa dia turun tadi saya tak sempat PO. Memang terus instant saja.
pancung, tum, dia mantul balik. Okay. So, berapa risk reward? You letak stop loss dekat bawah sini ataupun bawah MPL lah. Kalau dia naik laju macam ni, cepat-cepat naikkan stop loss dekat bawah MPL. Let's suppose price sampai bawah. 15 pip stop loss. And then TP dekat atas. Atas you tengok dekat sini. You tengok, always tengok apa ada. R1, R2, R3. Another fake out. R1, R2. R3. So dah jadi fake out lagi. Atas ni, jaga-jaga price naik atas. Nampak laju tak laju dia naik? Laju kan? Ini dipanggil LQ, mencari liquidity. Laju dia naik atas. Prap. Lepas tu orang cakap, oh JJ buy. Semua pun buy. Dia buy, turun bawah pula. Mampus. Tadi price tengah turun, dia cakap terkejun, JJ terkejun. Kita sell ramai-ramai. Lepas sell, price naik atas. Sell dekat akar. Sampai ke atas. Okey, kali ni confirm lah full margin. Naik ke atas. Laju, price naik atas. Kita pun buy dekat pucuk. Perfect. Memang perfect. Lepas tu atas salah, bawah salah. So apa buat? Masa itulah baling mouse, baling keyboard, pecahkan skrin. Silaka punya forex. Aku masuk buy, dia naik atas. Aku masuk sell. Aku masuk buy, dia turun bawah. Aku masuk sell, dia naik atas. Dia cakap tipu semua ni. Betul tak? Menangis pun tak berguna. So jaga-jaga bang. Jaga-jaga dengan fake out. Selalu jadi macam ni tak? Siapa kat sini sebelum ni selalu kena macam ni? Saya nak tumpang sedih pun tak. Saya nak tumpang apa Saya ngaku je bang, ngaku. Sebab saya pun dulu macam ni bang. Semua orang macam ni. Ini adalah satu orang cakap satu fenomena. Kata macam gila betul. Aku rasa kalau aku rasa aku nak buy, aku tekan sell lah. Sampai macam tu. Kalau aku rasa aku nak sell, aku tekan buy. Sampai terbalik. Yang betul tak? Gila ke. Aku buy, dia terkejun. Aku sell, dia naik. Lepas tu betul-betul kita sell dekat akar. Kita betul-betul buy dekat pucuk. Floating tak sampai 1 pip. Baru nak biru sikit 1 pip kan? Terus dah terkejun dah mega 100 pip. Muka kita pun dah muka merah. Macam ni lah main forex. Jangan main-main. Manipulation. Ni semua manipulation big trader bang. Dia hentam you atas bawah. Pucat muka, betul tak? Dah menangis dah. MC sana, MC sini. So jaga-jaga. Bila you ada fake out, jaga-jaga. Always aware. Tengok dekat mana price sekarang. R1, R2, R3. Okay, cun. S1, S2. Jaga-jaga. Dia buat apa sini? Sabar tunggu diamond. So macam itulah cara dia. Dia kena sabar. Okay. Itulah cara-caranya trade. Kalau dulu memang selalu kena bang. Serius. Saya dulu pun orang cakap memang selalu macam inilah. Account dah MC lagi sikit kita katakan kalau yang sell pun kena juga, yang buy pun kena juga. Katakanlah saya sell dekat sini. Saya letak stop loss let's say 20-30 pip lah. Price naik atas, saya letak stop loss sikit je kat atas ni. Kita ada resistance, kita sell stop loss dekat atas. Price naik sikit lagi, nak sikit. Kena stop loss. Dah kena stop loss baru price terjun. La ilaha illallah. Apa masalah kau ni? Aku sikit je kau stop loss aku. Bagilah can kan. Lepas tu cakap lah broker tipu lah. Broker SL hunting lah. Apa semua kan. Ataupun kita buy dekat support sini. Support 1, support 2 kita buy. Kita letak stop loss 20 pip, 30 pip kat sini. Dah cantik dah buy. Price turun. Katakanlah kita letak sini nak kasih kita lebih sedih kan. So price turun. Kena stop loss. Baru dia naik lah. Betul. Lepas tu bila dah naik kita dah tak takut nak masuk. Silakan. So macam itulah asam garam forex. Sebab big trader akan sentiasa mainkan you all punya emosi. Okay. The most important of 2 emotion apa dia? Yang orang paling takut. The first thing is fear. And kedua adalah greed. Tamak dan ketakutan. Tamak
Fear kenapa? Fear sebab kita tak tahu apa yang berlaku pada market. Kita tak tahu, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, kita tak tahu cerita. Kita pakai indikator dah cakap strong sell, kita sell dia naik atas. Indikator dah cakap strong buy, kita buy, dia turun bawah. So kita fear, lalas kita jadi fear. Ada satu masa nanti you akan jadi fear. You akan give up, you akan fed up, you akan cakap semua ni mengarut lah, memang scam. Betul tak? Sampai you rasa fear, you tengok pun you takut. You nak entry pun you takut. Even 0.01 pun you takut. That is fear. Itu mainan yang perasaan yang dimainkan oleh big trader kepada retail trader. And nombor 2 adalah greed, tamak. Tamak kan? Tamak ni maksudnya kita dah tahu lah tempat tu, tempat kawasan-kawasan TP, tempat kawasan orang semua, tapi kita still nak entry lagi ataupun something like tamak lah, greed. So dua ni very dangerous. Fear and greed. Jadi macam mana cara nak elakkan dalam ni? Cara nak elakkan ni adalah trade secara mechanical. Maksudnya sebagai robot. You nampak setup entry, letak stop loss, letak TP. Okay? Kena stop loss, biar. Cari lagi setup lain. Minggu depan ada, esok lusa ada. Hari ni baru Isnin, besok Selasa. Rabu ada, Khamis ada, Jumaat ada. Jangan dikejar sangat. Okay? Kalau tak ada pun, minggu depan. So, secara mechanical. Ikut SOP. Kena stop loss, jangan lawan. Biar saja. Okay? So, fear and greed. Inilah yang dimainkan oleh big trader. Dan kalau you nak tahu, R1, R2, R3 ni sebenarnya ciptaan mereka juga. Mereka juga yang buat benda lah ni. R1, R2, R3. Dia juga yang umpan kita untuk sell dekat sini. Ataupun untuk buy dekat sini. Atau letak buy stop. Mereka juga yang umpan kita. Okay. So once you dah tahu benda ni, so jaga-jaga. Boleh tak? Dan fake out ni adalah setup yang paling selalu keluar. Paling senang ataupun paling selalu dibuat oleh big trader untuk perangkap kita. Kalau you tak ada MPL, cari QML. Tak ada QML, cari MPL. Tapi kalau QML you sama level dengan MPL, apa nak buat? Ada fake out, ada MPL, ada QML. QML sama level dengan MPL. So, pandai-pandai lah ya. Nak full margin ke, nak jaga MM ke, it's up to you. But as long you dah jadi informed trader. Tahu tak apa tu maksud informed trader? Maksudnya you dah boleh baca market. Dah tahu dah, you dah dapat agak something yang dibuat. You dapat smell. Macam cerita Neo kan, cerita The Matrix tu. Dia tengah jalan-jalan, tiba dia berhenti. I can smell dangerous. I can smell danger. Maksudnya dia dah feel. That's why feel tu yang saya tak boleh bagi tahu awak. Okay? Boleh tak saya bagi feel, saya sharekan feel saya pada awak? Cannot bang, tak boleh bagi. Cuma I boleh, you kena practice. Okay, macam yang cerita Neo Matrix tu masa Neo gaduh dengan Morpheus. Yang mula-mula tu kan. Dia gaduh, dia kalah. Dia gaduh, kalah dengan Morpheus. Lepas tu Morpheus cakap kat dia, you know you can do it. Kan? You know that you are faster than this. Nampak tak? So, it is you. I tak boleh nak bagi tu macam mana dapatkan feel tu. I tak boleh nak ceritakan wajib 30 pip, 40 pip stop loss daripada sini ataupun wajib pada 3R ataupun wajib pada 2R. Ini semua I tak boleh nak ajar. I cuma ajar something yang I dah rasa. I dah share. I cuma bagi share and then the rest you kena dapat from your own experience. Experience. You punya experience yang akan mengajar you diri sendiri. Bukan yang saya yang ajar. Saya cuma bagi tunjuk jalan saja. So, untuk dapat experience macam mana? You baru, let's say, baru sebulan, baru 2 bulan, baru 3 bulan trade, baru tahu benda lah ni. So, macam mana you dah dapat experience? Dengan melukis banyak-banyak. Kalau you lukis banyak-banyak, you akan dapat experience yang banyak. So, bila you lukis dekat chart MT4, you lukis macam ni and then you simpan satu. Slow-slow tak apa. You simpan satu, you simpan satu screenshot tu. Lama-lama you akan nampak, you can feel it. You can, tak payah lukis lagi dah. Masa tu you tengok saja. You tengok saja you dah. You boleh letak tangan macam tempat Neo tau. Peluru tengah datang kan. Macam ni lah. Price tengah terkejut ni, you boleh stop the price. Oh lama. Macam yang Neo yang tengah stop bullet kan. Bullet tengah tembak dia. Lepas tu dia cuma angkat tangan dia. Dia angkat tangan dia, dia tunjuk tapak tangan dia. Semua bullet berhenti. So dia ambil satu bullet tu. Dia tengok. Lepas tu dia jeling je semua bullet jatuh. So dia dah level macam tu nanti bila you sama level dengan Tok Kajai nanti.
Tok ajar entry GJ kat sini zero float. Ada dalam grup sebelah. Dia buy dekat sini zero float, dah lah buy, ada spread tapi dia ambil dia ECN lah. Dia dapat zero float and then daripada sini sampai atas dia layer. Layer bukan setakat layer. Layer cement. Layer cement tahu tak? Dia cement terus. Dia buy daripada sini sampai sini. Tak bagi chance satu pip pun. Sini sampai sini kot. I think sampai sini kot. Jarak dia semua rapat-rapat. Even tak sampai satu pip. Dia punya jarak. Maksudnya, dia cement terus. Tak melekat-lekat cement. Okay? Itu betapa powernya. Maksudnya hasil daripada kajian dia sendiri, daripada experience dia sendiri, dan dia akan dapat dia punya keyakinan. Maksudnya dia konkret. Terus dia konkret buy stop kat sini. Price lalu laju je. Okay? Lepas tu dia close yang semua yang dia cement tu. Dia tinggalkan satu yang besar kat sini. So, it's up to you. You kalau once you dah experience, you akan berani buat benda ni. Tapi, you perlukan a lot of experience. You need a lot of practice. Boleh? Any question? Tok ajar tak pernah kena stop loss ke cikgu? Dia selalu kena stop loss. Tapi stop loss dia 0 pip. Nak cakap macam mana? Kadang-kadang 2 pip. 2 pip, 1 pip. Tak kisah. Kita kena stop loss pun tak kisah. Stop loss 2 pip bang. Apa nak kira? Kan? Apa barang stop loss 2 pip. Besok kejap lagi boleh cari balik 2 pip. Tapi kita stop loss 80 pip, 90 pip. Mengharap lagi, menunggu lagi. Tolonglah reverse. Lalas kena juga. Bila dah kena, akaun dah koyak baru menyesal. Kan? Okey. Ada soalan. Kalau dalam e-book tu, you tengok ada banyak contoh. Banyak contoh tentang fake out. Ada yang fake out daripada awal. Ada yang fake out in the beginning. You kena jaga-jaga semua ni. Saya bagi contoh kat sini. Ada yang fake out in the middle. Saya bagi contoh kat sini. Oh, yang ini rasa cepat dia 1 jam. Okay, ini master setup untuk fake out. Kalau yang R1, R2, R3 dia dekat-dekat kat sini. Ini maksudnya fake out in the beginning. Fake out maksudnya dia awal-awal. Dekat the past ni, awal-awal dia dah buat fake out. And then price naik, dia tak ada apa ni, tak ada tengah-tengah ni, tak ada ujung. Kalau saya lukis balik, file new, let's suppose dia jadi macam ni, buat PM level. Okay, lepas dia turun buat MPL, let's suppose dia buat fake out kat sini. 1, 2. You pun jaga-jaga dekat sini. Sini sepatutnya jadi MPL tu tak? Okay. This is R1, R2, R3. So ini adalah you punya QM level ataupun MPL. Okay, biasanya lah mengikut kelazimannya. Di sini price akan reverse sedikit. Okay. And then price naik atas untuk you sell di MPL. Ini dipanggil fake out in the beginning. Okay. Okay. Boleh tak fake out in the beginning? You boleh nampak benda ni selalu. And then selalu tengok belakang-belakang. Maksudnya at the end, beginning of the move masa mula-mula. This is your past, sejarah. Masa yang tempat you look to the left. And this is your present. Ke sini you punya present. So you kena watch out belakang. R1, R2, R3. So atas cantik. Okay. Alright. Okay, satu lagi ialah fake out in the middle. In the middle ni selalu juga keluar. Simple. Selalu sangat keluar yang ini. 1. Jarak antara dia orang jauh-jauh. Jarak antara R1, R2, R3 ni dia jauh-jauh. Something like this. Very, very far. Tapi you boleh letak satu line yang sama level. Ini selalu sangat keluar. R1, R2, R3. Okay. Jarak dia jauh-jauh. So dekat sini pun you ada peluang untuk entry dekat MPL. Alright.
Boleh? Yang ni jauh pergi dia. Betul. Sebab dia punya R1, R2, R3 ni dia jadi something yang orang cakap satu resisten yang kukuh. Bila satu resisten yang kukuh, maka ramai yang akan sell. Lagi ramai yang akan sell. Lagi ramai sell, lagi banyak order buy stop. Lagi banyak order buy stop, lagi banyak big trader boleh fill dia punya order. Boleh penuhkan dia punya order sell. Maksudnya lagi banyak order kat situ, stop loss, lagi banyak dia boleh hentak kau-kau. Itu je masalah dia. Okay, ada soalan? And last one adalah fake out in the end. In the end ni maksudnya dia dekat ujung-ujung. Dia buat R1, and then dekat R2 tak buat. Tapi dah dekat-dekat sini dia dah start buat. Resistant, resistant, resistant. Dia rapat-rapat. Dia rapat-rapat And then price break atas, and then break bawah. Something like this. Okay. Okay. Ada soalan tentang QML. Kena ambil level MPL atau QML? Banyak kali saya dah cakap bang. Kalau you ada QML, you ada MPL, tak sama level, apa you buat? Apa you buat? 18 kali saya dah cakap. Masuk je dua-dua kalau susah sangat. Kalau you rasa tak yakin, jangan masuk. Tapi kalau you jumpa sama level, you masuk sama level. I think the most favorite question is like this. Kalau QML tak ada, MPL tak ada, ataupun QML tak sama level dengan ni. Macam-macam boleh berlaku. So you, jawapan yang tepat adalah you lukis untuk dapat experience, you akan dapat you punya jawapan untuk you punya soalan. Okay. So this is R1, R2, R3 dekat-dekat, and then price cocok ke atas, and then terjun ke bawah. Alright. Contohnya saya bagi dekat USD JPY. Baru berlaku tadi. Tapi yang ni tak nampak dia punya QML dengan MPL dia. I just nak bagi contoh nak bagi contoh. So dekat sini you ada support. Nampak tak? Ujung. Dia dekat ujung-ujung. Apa jadi pada price? Price naik atas, break high dekat sini, and then dia turun bawah, ambil stop loss yang dekat sini, and then price naik. This is the concept. Gunakan konsep. This is fake out. S1, S2, S3. Dia dah dekat hujung-hujung. S1, S2, S3, S4. Banyak benda lah ni. S1, S2, S3, S4. Dekat. And then you nak masuk ni, betul-betul bawah ni. Cari tempat dekat bawah. Sebelah belakang ada apa? Ada QML ke? Ada MPL ke? Ada apa ke? Boleh? GU last week jadi juga. GBP USD. Sekejap BJ. GU. Something, benda yang sama. This is also fake out. S1, S2, S3, S4 dia berlaku di hujung-hujung. So you jaga-jaga. S1, S2, S3, S4 ada banyak S kat situ. S5. Banyak kan support kat sini kan? Nampak kan? Dia punya support dia banyak. Apa jadi pada price? Price break dekat sini, buat higher high, and then break low, buat lower low, and then dia naik laju. Ini pun fake out in the end. Okay. Dekat mana yang nak masuk? Look to the left. Look to the left, you akan nampak ada a few QM level ataupun MPL dekat sini. You carilah mana-mana yang you suka ikut QML ke MPL. Alright. Ini saya tak perlu ajar lagi sebab ini kita dah belajar daripada minggu lepas, 2 minggu. Nak cari QML, nak cari MPL. Sekarang masa untuk belajar fake out. Okay. Kalau masih tanya soalan lagi, macam mana nak cari QML,
Macam mana nak cari MPL? 8 tahun pun tak habis. Okey, ada soalan lagi? Ke dah tak berani nak tanya soalan? Pumping 10. Pusing, pumping tak cukup bang. Pusing kelas 30 kali saya rasa. Alright, kita tengok ebook ni kejap. Ni R1, R2, R3, fake out in the middle, fake out in the end. Target TP semua dah ada dalam ebook ni. Masa lepas ataupun past. Sejarah apa dibuat oleh level sekarang. Look to the left. You kena gabungkan semua sekali. Ni SOP dia. R1, R2, R3, R4. Gambar tak clear sangat. Ada MPL, KML. But right now you dah tahu kat mana nak entry. You tengok gambar je pun dah tahu. Okay. Sepatutnya by the time you, ni cerita teori lah. Teori dia saya ajar tadi. Double top, triple top. Okay, and then breakout trader, SNR trader. So kepada SNR trader ataupun breakout trader saya minta maaf lah kalau mengguris hati ke apa ke. Sebab kadang-kadang memang ada yang terasa and then dia kecil hati pula. Dia kecil hati pula. Oh, cikgu kutuk SNR trader, cikgu kutuk breakout trader, cikgu kutuk indicator trader. Saya bukan kutuk, cuma saya just tell you the truth. I tell you the truth. So it's up to you. You nak makan pil biru ke, you nak makan pil merah ke? You makan pil biru, you stay in your dream, and tomorrow you are still dreaming, it's okay, no problem. Kalau you nak sanggup makan pil merah, I show you how deep the rabbit hole goes. Alright. MPL, QML, fake out. Okay, ni contoh-contoh dia. R1, R2, R3, R4. MPL dia kecil je kat sini. Kejap, video lagging. Saya minum air kejap. Fake out in the beginning, R1, R2, R3. And ada kecil sangat kat sini. Very small QML ataupun MPL. Betul-betul entry dekat pucuk. Ini contoh untuk fake out in the beginning. Dalam ebook ni you tengok paling banyak saya nak cari SS. Fake out. Sangat senang. R1, R2, R3. Support, QML level. MPL dekat this area. Entry cell. Okay. Sini pun contoh. Ada banyak contoh lah. You study lah. You study book tu. And then saya nak tengok you punya assignment. Dah lama tengok assignment. I think you punya assignment pun okay kot. Assignment fake out campur dengan KM level. Ni. Saya tengok ada yang bagus-bagus. Tadi saya tengok siapa Biksan sangat bagus. Kemas, SOP. Peak effect pun dah good. Not bad. Apa satu? Tengok itu siapa buat. Yang lain okey juga. Maksudnya yang baru nak jadi sekarang ni jangan hantar benda yang baru nak jadi atau benda yang belum jadi. Sebab ini bukan nak cari pengalaman. Ini nak cari entry. Bila you nak cari entry, saya bukan ni maksudnya bila you nak cari entry, you sibuk. You tak ada pengalaman bang. You tak ada pengalaman. So you need experience. Okay, experience. Bila you ada experience, you kena lukis-lukis. You kena lukis benda yang dah jadi. Okay. Kalau you practice menumbuk tu, you nak pergi MMA punya competition, you kena practice menumbuk 8 tahun, 9 tahun, bergusti, practice dulu baru masuk gelanggang. Bukan besok nak masuk gelanggang MMA competition, hari ni baru nak practice ataupun baru nak belajar menumbuk, memang maut lah. Memang maut. Cari yang lepas-lepas. Ramai yang kutuk saya, apa guna cikgu ajar benda yang dah lepas-lepas lah, buat apa? Kita nak yang sekarang. It's up to you guys. Okay? Practice. Macam ni cantik. Bila you practice, you tak ada masalah. The next time Pras jalan, you dah tahu dah Pras nak buat apa. Alright. Fake out. So, and then you boleh tengok contoh dekat ebook tersebut. Macam mana benda lah tu berlaku. Mampuslah baru belajar, dah nak join MMA. Itulah dia. Lawan dengan Mat Saleh pula tu. Rusia lah, si Jerman lah. Amerika lah. Kita dah lah Asia, badan kecil. Nak belasah, nak lawan MMA dengan diorang, mati. Memang mati lah. Sama juga dengan Forex. Baru belajar hari ni, dah nak trade entry lawan dengan big trader. Innalillah lah. Alright. So, kena practice a lot. I think this is good. Good assignment lah. Okay. So, by the time bila you rajin lukis,
You akan nampak and then you dah tahu dah dekat mana nak entry. Macam ni sangat cantik. New Zealand H4. Yang paling best sekali bila dia ada fake out and then dia ada CPLQ. Very the best. Sebab CP ni on the way dia naik atas ni dia clearkan demand, which is minggu depan saya akan ajar macam mana lepas tu dia senang terjun. R1, R2, R3. Kat sini dia jadi CPLQ. Oh, the best. Sangat the best. Ada MPL. Memang sangat bagus. So, macam mana saya lukis? Kalau saya lukis balik, setup dia. Dekat hujung sana. Hujung sana tu dekat mana bang? Sekejap You ada... Let's suppose... Okay lah. Tekanlah price turun and then naik. R1. Dia buat R1. R2. And then price turun lagi. Dia buat R3. And then price turun. So sini kita ada QM level dengan MPL. So di sini kita ada R1, R2, R3. R1, R2 dah cantik lah. Dekat R3 tu, dia apa dia buat? You tunggu lagi. Tiba-tiba dia buat CPLQ. Maksudnya dia buat kecil. Pergerakan, pergerakan. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Dekat sini. Okay, kat sini dia buat CP. Ataupun dia buat pattern rising wedges. Kebaran kalian besar, price akan naik laju kat sini. And then price akan turun. Jadi kerana sini CP, so senang price nak pergi ke bawah lagi. So ni adalah kombinasi di antara fake out campur CPLQ campur dengan QM level campur dengan MPL. This is fake out. This is CPLQ. Okay. This is MPL. This is QML. Siapa ada nampak something yang sama kat sini? Kesimpulan untuk fake out. Let's suppose dekat sini ada satu lagi. Ada dua resistor. Kalau saya bagikan benda ni dalam 3 bentuk. Oh, sorry. Ini kotak 1. Ini kotak 2. And ini kotak 3. Apa perbezaan antara kotak 1, 2 dan 3? Size. Yes. Size lain. Semua sama. Sama betul tak? Ini satu adalah fake out. 1, 2 price push up and then price push down. Nombor 2. Resistor, price push up, price push down. Nombor 3. Resistor, price push up and price push down. This is symmetry. Oh, CM3 pula. Symmetry. Ataupun confluence di dalam semua time frame. Semua benda yang sama. Benda yang sama di dalam tempat yang sama. Everything is the same. Confluence symmetry. 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 1, 3 sama dengan 2. Alright. Boleh?
So ini saja yang kita nak trade sebenarnya. Kenapa? 432 magic. This is a trick. Saya dah janjikan dulu kan. Saya dah janjikan you dah buat 33 ZK fake out. You dah buat kerja rumah 33 ZK fake out. 33 ZK. Apa lagi yang you dah buat? Fake out. Diamond. Betul. Dan 33 ZK. CPLQ. Yes. Tapi ada satu lagi penutup ZK. ZK terakhir. Yang ni satu je. Okey, apa zikir tersebut? Bukan kami Zain. Zikir terakhir tersebut adalah apa yang you cari di dalam market adalah simetri ataupun confluence. Maksudnya dekat sini, dekat nombor 3, dia buat price buat trick tahu tak trick? Dia buat trick. R1, R2, R3 ni adalah trick saja. Trick. Price naik atas and then turun. So dekat sini pun trick juga. R1, R2, price naik atas and then turun. Trick. Dekat nombor 1 pun sama juga. R1, R2, price naik atas and then turun. So trick. So apa yang you cari adalah trick. Saya lupa ayat dia. Lain apa ayat dia? We are looking for a trick being play. Sekejap saya tengok ayat dia. Saya pun lupa. Oops. Ni dia. Trick, bukan trade trick. Trick, mainan market. Trade besar-besar sini. So dalam MT4, you tengok dalam ni, tak ada benda lain dah. All we need to do is to look for trick being played into places where trick were played at the past. In the past. Okay, saya betulkan balik ayat dia. All we need to do is to look for trick being played into places where trick were played in the past. History repeat themselves. Apa yang kita nak cari dalam market MT4? Seluas-luas MT4 ni. Seluas-luas MT4 daripada atas sampai bawah. Daripada sini sampai belakang. Daripada mana-mana sekalipun. Time frame mana-mana sekalipun. Apa yang kita cari ialah the first thing. Trick being played. Sekarang. Apa trik dia orang tengah buat? You tengok ada R1, R2, R3. Oh, it's a fake out. Trik tengah dimainkan. Trik tengah dimainkan. Into places. Maksudnya into places, you kena look to the left. Where trick will play in the past. Ini adalah trick play in the past. Yang lepas-lepas trik dimainkan di sini. You ada QML, price naik atas and then going down. You ada MPL, price going atas and then going down. This is trick. And now you ada trick sama. You ada fake out, ada CPLQ, price naik atas and going down. It is all the same. Nampak tak? Ini saja yang kita nak masuk. Boleh? Apa naik kepala lagi? Okay. Boleh tak? Boleh? Boleh ke tak boleh? Amazing. Okay, good, amazing. If you feel that this is amazing, then I'll show you another things. Much more amazing. Sekejap Nampak tak tulisan ni?
Nampak tak dia berpusing-pusing? What is this? Yes, nampak kan? Dia berpusing-pusing kan? Nampak? Ini simetri. Apa dia tulis kat situ? Lagging tak nampak ayat apa. Okey, lagging tadi kata apa lah. Dia tulis patin. Oh my god. Fake out pun sama saja Pusing-pusing pun salah. Ada satu lagi perkataan you kena ingat. Dia tulis satu fake out. Bukan? Tak cukup lagi. You tengok dulu puas-puas. Ini, oh kejap. Besar, kecil sangat dia. Besar sangat. Okey lah, I bagi tahu you besok lah. Kejap tak apalah. I bagi tahu you nanti. In future, coming soon, my next project. Share dekat Telegram. Okey, saya share dekat Telegram. Okey, nanti you tengok apa benda tu jadi. Okey, sekejap. Mana budak ni? Macam mana nak hantar budak ni? Sekejap Harap sabar ya adik-adik. Ini tak ada benda sebenarnya. Saya forward. Kita hantar dekat Telegram. You tengok apa? Ini simetri. Apa yang you nampak itulah yang you rasa. Okay, everything is right, everybody is right. Okay, that's it. Nanti lah 10.43. That's it for tonight. Thank you for coming today. So tomorrow kita akan sambung. Kita akan belajar CPLQ ke Diamond. Nanti kita belajar Diamond dulu. Belajar Diamond and then kita belajar CP and then kita belajar CPLQ. Konsep semua tetap sama. At least by the time right now you dah master QML, you dah master MPL, trick wordplay last time and then kita akan belajar fake out, trick wordplay kali. Being played into places. Maksudnya yang present sekarang. Okay, and then selamat. Okay, I think that's it. See you tomorrow. And then hari Jumaat ni tak ada kelas. Saya balik kampung. So kita akan ganti lagi minggu depan. So dah 2 hari saya tak buat kelas kan. So saya akan ganti sampai minggu depan. Maksudnya 2 hari minggu depan kita akan ganti kelas kita. InsyaAllah sampai semua orang faham lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.